Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan tajuk vektor yang keempat, iaitu syarat keselarian bagi dua vektor. Okey, jadi untuk kita faham dengan lebih lanjut, kita tengok pada soalan yang berikut. Jadi kita ada dalam rajah ini, titik E terletak pada garis BD. Okey, titik E dia terletak pada garis BD dengan keadaan DE sama dengan 1/4 dB. Maksudnya DE yang ini adalah 1/4 bagi keseluruhan panjang DB. Okey, jadi soalannya apa? Garis AB. Garis AB yang ini adalah 12A. Okey, dah tulis dah. Dia selari dengan DC. Okey, dengan keadaan DC adalah 4/3. Maksudnya DC lebih panjang. 4/3 kali AB. Dan AB adalah 12A dan juga AD adalah 4B. Okey, soalannya apa? Ungkapkan setiap vektor yang berikut dalam sebutan A dan B. Okey, kita perlu ungkapkan dalam sebutan A dan B. Yang pertama adalah DB. Yang mana DB? DB adalah D kepada B. Okey, kalau kita tengok DB ni dia ada banyak laluan lah. Yang pertama straight terus DB. Yang kedua adalah DA dan kemudian AB. Okey, jadi yang kalau kita lihat DAAB ni kita dah ada jawapan dia. Okey, jadi yang pertama DB kalau kita tengok dia adalah bersamaan dengan DA tambah dengan AB. Okey. DA dahulu kemudian AB. Jadi kalau kita tengok jawapannya adalah DA adalah negatif 4B sebab dia bertentangan tambah dengan 12A. Okey, jadi ini adalah jawapan untuk DB. Yang kedua, AE. Okey, jadi AE adalah daripada A kepada E. Jadi macam mana kita nak buat ni? Okey, AE ni kalau kita lihat dia kita boleh ambil beberapa laluan lah. Yang pertama AB kemudian BE ataupun AD kemudian DE. Jadi cikgu akan ambil laluan yang kedua iaitu AE. AE bersamaan dengan AD tambah dengan apa ni? Tambah dengan DE. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita tak tahu berapa DE. AD kita tahu AD adalah 4B. 4B. Tapi DE kita tak tahu. Cuma kita diberi DE bersamaan dengan 1/4 bagi DB. Jadi kita dah tahu bahawa DE adalah yang nombor 1 ni. Negatif 4B tambah 12A. Jadi DE bersamaan dengan 1/4 dB. Kita darab sajalah. Okey, darab saja 1/4 negatif 4B tambah dengan 12A. Okey, cikgu pindah teruslah ke sini. Banyak sikit ruang. Jadi kita akan dapat 4B tolak, okey, tambah dengan, ini akan dapat negatif B. Okey, 4 potong dengan 4 tambah dengan 12A. Okey, 12 bahagi 4 adalah 3. Jadi tambah dengan 3A. Maka jawapannya adalah 3B tambah 3A ataupun 3A tambah 3B lah. Okey. Ini untuk yang kedua. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga adalah BC. Macam mana nak buat BC? Okey, BC, B ke C lah. Tapi kita tak ada laluan dia. Kita boleh gunakan laluan BD, kemudian DC. Okey, jadi cikgu nak gunakan laluan yang ini. BD, DC. Okey. BC bersamaan dengan BD tambah dengan DC. Ingat ya, kita boleh gunakan mana-mana laluan. Nak guna BA, AD, DC pun boleh. Kita akan dapat jawapan yang sama. Tapi kita tak kisah. Maksudnya kita nak pusing jauh-jauh pun boleh. Jadi cikgu gunakan laluan yang pendek inilah supaya mudahkan kerja. Okey, BD kita dah tahu. BD ini adalah negatif bagi DB. Okey, sebab DB kita dah tahu. DB adalah negatif 4B tambah dengan 12A. Maka BD akan terbalik iaitu bersamaan dengan BD adalah 4B tolak 12A. Okey, ingat inilah negatif bagi DB. Okey. Tambah dengan DC. DC kita tak tahu. DC ni kita tak tahu. Tapi kita diberikan maklumat apa dia? Kita diberikan maklumat DC bersamaan dengan 4/3 AB. Okey, jadi DC ini bersamaan dengan 4/3 AB. 4/3 darab dengan AB. AB adalah 12A. Jadi 12A. Jadi kita selesaikan saja 4B tolak 12A. Okey, yang ini kita akan dapat tambah dengan 12 potong dengan 3. 12 darab 4/3 adalah 16A. Maka kita akan dapat jawapannya sebagai 4B tambah dengan 4A. Betul ya? 4B tambah dengan 4A. Okey, betul. Bagus. Okey, jadi soalan yang terakhir adalah soalan B. Tunjukkan bahawa
BC selari dengan AE. Okey, yang mana satu ni? BC adalah yang ini, selari dengan AE. Kita perlu tunjukkan bahawa dua-duanya adalah selari. Okey, macam mana kita nak buat? Kita tengok pada jawapan yang kita dah ada, iaitu AE dan juga BC. Kita perlu tunjukkan bahawa kedua-duanya adalah selari. Okey, jadi macam mana nak tunjukkan? Tengok cara cikgu buat. AE adalah 3B tambah 3A. Manakala BC bersamaan dengan 4B tambah dengan 4A. Cikgu boleh permudahkan dia, faktorkan 3 keluar. 3B tambah A. Okey. Dan yang bawah ni 4B tambah A. Okey, macam mana kita nak tunjukkan bahawa kedua-duanya adalah selari? Macam ni. Tengok daripada AE ni, cikgu boleh tuliskan AE sebagai 3B tambah A. Kemudian kita boleh pindahkan 3 ke bawah. Okey, kita akan dapat AE per 3 sama dengan B tambah A. Okey, B tambah A. Jadi cikgu ambil yang ini, B tambah A ni, cikgu gantikan ke dalam BC. Maka kita akan dapat BC bersamaan dengan 4. B tambah A ni pula cikgu gantikan dengan AE per 3. Kita akan dapat AE per 3. Jadi kita akan dapat jawapan 4 per 3 AE. Okey, sekarang ini kalau kita tengok BC bersamaan dengan 4 per 3 AE, maksudnya kedua-dua ini adalah selari. Kenapa dia selari? Kerana BC ni adalah gandaan skala. Ini adalah gandaan skala bagi AE. Bila dia gandaan skala, maksudnya kedua-duanya adalah selari. Okey, sebab dia seolah-olah yang ini adalah BC, ini adalah AE. Okey, dia selari. Cuma BC ini dia lebih panjang, 4 per 3 berbanding dengan AE. Okey, jadi ini adalah cara untuk kita lihat berkenaan dengan keselarian sesuatu vektor. Okey, kalau kita tengok tajuk kita adalah syarat keselarian dua vektor. Jadi kalau kita tengok perbandingan dia, BC dia ada B tambah A dan juga AE dia ada B tambah A. Jadi biasanya kalau kita nak tengok keselarian dia, kita tengok dia punya vektor dia sahaja, kita akan dapati persamaan antara kedua-dua vektor tersebut. Jadi kalau disama ataupun dihampir sama, yang bezakannya hanyalah gandaan skala, maka kedua-duanya adalah selari. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang.